والصلاة والسلام على ترجمان ألوهيته ودليل وحدانيته سيدنا محمد المبعوث ببحر المعجزات لتأييد رسالته وتصديق هدايته وعلى آله وأصحابه وأتباعه أجمعين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم عدد كل حرف كتب ويكتب أبد الآبدين ودهر الداحرين اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد فقال الشيخ المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه في الدارين آمين يا رب العالمين. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أفضل الناس مؤمن يجاهد في سبيل الله بنفسه وماله ثم مؤمن في شعب من شعاب يتقي الله ويدع الناس من شره رواه al-Bukhari an Abi Sa'id al-Khudri. Sebaik-baik manusia itu mukminin, orang yang beriman yang mengorbankan diri dan hartanya di dalam perang sabilillah. Kemudian mukminin yang berkediaman di celah-celah bukit, takut akan Allah dan meninggal dia akan manusia kerana memeliharakan daripada kejahatan. Qala musannifu rahimahullah ta'ala, hadis yang kita baca ini diriwayatkan oleh Bukhari. Itu maklum hadis ini kedudukannya adalah sahih sehinggalah sampai sanadnya kepada sahabat, nama dia Abu Sa'id al-Khudri. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam afdhalun nas, sebaik-baik manusia, seafdal seutama manusia indallah, makna di sisi Allah. Siapakah manusia yang paling baik di sisi Allah Taala? Yaitu mukminun yujahidu fi sabilillah bi nafsihi wa malihi. Dalam terjemah kita tu dia terjemah balang ni, mukmin yujahidu, dia terjemah dengan makna mengorbankan. Fi sabilillah makna diri dan hartanya, fi sabilillah di dalam perang sabilillah. Jadi manusia yang paling baik di sisi Allah Ta'ala, nombor satu sekali dia ni orang yang beriman. Lagi pula yang yujahidu fi sabilillah, bermujahadah pada jalan Allah. Sini dia terjemah mengorbankan. Dia terjemah kepada yujahidu, makna mujahadah. Jadi sebenarnya asal makna mujahadah, mujahadahnya dari segi terjemah harfiahnya, terjemah balik bahasanya, ialah maknanya berusaha bersungguh-sungguh. Itu dari segi makna bahasa.
Tetapi telah digunakan perkataan mujahadah ini pada buah pertama kalinya ialah dengan makna berjuang. Bila sebut kata berjuang, makna berjuang habis-habisan dalam menentang musuh Islam, makna orang kafir. Itu fi sabilillah. Kemudian fi sabilillah ini telah menjadi sangat luas, ya, mengikut keperluan semasa di zaman kita, di tempat kita. Pada jalan Allah, makna dia ialah pada meninggikan agama Allah Subhanahu Wa Taala. Apa sahaja usaha-usaha yang dilakukan dengan secara bersungguh-sungguh untuk meninggikan agama Allah Subhanahu Wa Taala, termasuklah dipanggil berperang fi sabilillah, makna berperang dengan orang kafir. Takkan yang tak bukan ialah nak mempertahankan umat Islam dan agama Islam, mempertahankan akidah Islam. Maka termasuk juga dalam kata fi sabilillah yang maksud tadi ialah segala usaha yang kita curahkan secara bersungguh-sungguh untuk meninggikan agama Allah Ta'ala. Maka setengah daripadanya ialah membangunkan umat Islam dengan ilmu Islam. Karena daripada ilmu Islam yang sahih inilah yang akan menjadikan segala perkara atau tindakan yang dilakukan oleh umat Islam itu akan jadi betul. Termasuklah berperan fi sabilillah menentang orang kafir. Kalau tidak, dia tidak akan jadi betul. Semua amal kita ini mesti kembali bermula dengan ilmu. Bermaknanya, usaha kita menyediakan ilmu untuk orang Islam ini, iaitulah melalui institusi-institusi pengajian ilmu Islam. Bermula daripada peringkat serendah-rendahnya. Peringkat serendah-rendahnya yakni belajar mengenali Al-Quran, membaca Al-Quran, mengenali apa panggil ilmu-ilmu fardu ain, peringkat yang paling asas, sehingga sampai kepada peringkat pertengahan, mana menengah. Itu yang istilah sekarang dia panggil sanawiyah. Dan sehinggalah sampai kepada peringkat intihad, mana muntahi, penghabisan pengajian. Jadi apa saja usaha kita secara bersungguh dalam bentuk yakni dia kata bi nafsihi wa malih, dengan dirinya. Diri ini ada dua, jiwa dan raga. Jiwa makna batin dan juga zahir. Batin kita di antaranya komponen batin ialah seperti perasaan, pemikiran kita. Ini perasaan maksudnya kita sokong, kita suka, kita supaya adanya pembangunan ilmu Islam di mereka awal sehingga akhirnya. Atau perasaan mana kita sokong, kita suka. Itu perasaan. Pemikiran kita memikir macam mana kita nak buat supaya pendidikan Islam ini berlangsung dan berjalan lancar, dan sehingga kan melahirkan umat-umat Islam yang berilmu, yang memahami hakikat agama Islam ini yang dia arti. Jadi peringkat individu setiap orang usaha secara individu ataupun secara organisasi ataupun institusi, yakni sekolah-sekolah, madrasah. Jadi itu dia panggil skop fi sabilillah. Yang luas, bukan diluaskan lagi dengan apa-apa saja. Ini sekalian dalam tafsiran ulama-ulama sekalian dia jadi terlalu luas. Maka ini samalah juga sebagaimana kita memahami dalam ilmu fiqh, dalam bab zakat. Karena salah satu daripada asnaf ataupun mustahiqin zakat, mereka yang berhak terima zakat ialah mereka yang berada di atas jalan fi sabilillah. Ya asalnya fi sabilillah makna berperan. Ini dipanggil
panggil berperang dengan orang kafir. Itu makna sabila, jalan Allah, makna jalan untuk membangunkan agama Allah Ta'ala, meninggikan agama Allah Ta'ala, menjaga, memelihara agama Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Maka dia mengambil bahagian yang sangat banyak dalam kehidupan kita sekarang, yakni kalau beda-beda yang menjagakan, memeliharakan agama Islam, meninggikan agama Islam, itulah jadi banyak. Jadi termasuklah mempersiapkan oleh panggil pewaris pelapis ulama. Maksud ni Muhammad sebut sana. Memastikan oleh panggil institusi ulama daripada peringkat bawahnya sehingga ke atasnya. Maksud institusi ulama untuk melahirkan ulama. Karena ulama adalah pemimpin manusia kepada negeri akhirat. Karena mereka mengambil pesaka daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi maknanya usaha melahirkan ulama ialah usaha untuk memastikan kelangsungan agama Islam ini. Maknanya nak menjaga agama Islam baik dari segi akidahnya, syariatnya. Kalau tidak ada ulama, siapa yang nak menjagakan agama kita? Walaupun makna institusi lain pun juga mempunyai peranan seperti institusi kerajaan, pemerintah juga memainkan peranan yang sangat besar untuk menjaga agama Islam. Jadi salah satu daripada yang dikatakan fi sabilillah ialah institusi ulama. Maknanya memastikan panggil adanya pelapis-pelapis ulama. Maksudnya kita kena mana-mana orang yang terlibat untuk mengusahakan, melahirkan pelapis-pelapis ulama pada bahagian mana pun, mana peringkat umbi ke, peringkat pertengahan ke, atau peringkat intihak muntahi makna akhirnya pun, maka mereka berada di atas jalan dia panggil fi sabilillah. Kalau kita nak pergi kepada orang panggil asalnya berperang fi sabilillah, makna berperang dengan orang kafir, sama juga. Maka kedua-dua ini memerlukan curahan orang panggil aset, orang panggil diri dan juga harta. Baik yang berperang fi sabilillah menentang orang kafir, maka memerlukan afrad, makna diri-diri umat Islam yang sanggup berjuang berkorban. Diri, makna tubuh badan dia dan segala kebolehannya. Segala kebolehan dia, kemahiran dia, kemahiran bertempur, kemahiran Allah panggil strategi peperangan, kemahiran itu ini yang melibatkan maslahah di dalam peperangan. Itu makna diri-diri umat Islam. Dan satu lagi ialah kepentingan, keperluan belanja kos untuk menampung alat-alat peperangan dan perjalanan peperangan itulah panggil saraan Allah makna yang Allah panggil berjuang fi sabilillah. Itu makna dalam skup Allah panggil berperang fi sabilillah, itulah berperang dengan senjata menentang orang kafir. Begitu juga dalam yang kedua saat ini kita sebut dalam memastikan kelangsungan agama Islam ini dengan ada pemimpinnya ialah para ulama. Jadi sekarang kita masyarakat Islam, umat Islam seumumnya di atas dasar fardu kifayah wajib memastikan bahasanya sepanjang zaman umat Islam ini kena ada ulama-ulama. Kita bersalah dan kita berdosa seluruhnya kalau di zaman kita ini tidak ada satu ulama. Karena ulama merupakan keperluan yang sangat terdesak, daruriyah, yang sangat terdesak kepada ulama, kepada umat Islam seluruhnya. Kerana kalau tak ada ulama, bermaknalah kita umat Islam hidup dalam kegelapan, tak ada sumber cahaya. Sumber cahaya yang boleh menerangi kepada kita, yang menunjuki kita kepada segala perkara yang mana hak dan mana batil. Di mana ini adalah keperluan sangat terdesak. Jadi menyediakan untuk pelapis ulama, melahirkan ulama, itu perlu kepada suatu institusi yang semuanya peringkat kalau panggil tadika lagi itu dipanggil institusi ulama. Dengan hasrat nak melahirkan ulama itu pastinya bermula dengan abata dulu. Bukannya anak kita yang masih kecil lagi terus belajar tafsir Quran itu. Mereka perlu belajar daripada peringkat awalnya. Bermakna itu adalah menuju kepada
orang panggil menjadi ulama juga. Maka orang panggil siapa saja orang mukmin yang menyediakan diri dia untuk orang panggil berusaha ke arah ini, yakni dengan dirinya, diri tubuh badan dia dan segala kebolehan diri dia. Kemana jiwa pemikiran dia, perasaan dia, itu yang batinnya, yang zahirnya, anggota tubuh badan dia, dan harta benda. Mana institusi ulama ini juga perlu kepada perbelanjaan kos untuk memastikan dia boleh berjalan lancar. Perlukan kepada panggil tempat, maksudnya kapuk. Kalau tidak ada orang yang sudi mewakafkan suatu orang panggil kapuk atau petanuk, maka umat Islam terpaksa pakai lama-lama gam. Belanjanya untuk itu. Dan pembinaan bangunan-bangunannya, segala kelengkapan perkakasan yang untuk memastikan perjalanan kalau pagi pengajian ini berjalan lancar. Maka ini juga masuk dalam fisabilillah. Jadi kita kena kenal pasti ruang-ruang yang boleh kita ni masuk dalam bidang apapun yang menjadikan kita termasuk orang panggil orang yang yujahidu fisabilillah, orang yang berjihad fisabilillah. Bukan itu saja memastikan segala tuntutan fardu kifayah, yakni semaya berjemaah dan segala keperluan-keperluannya juga sama perlu kepada sebuah tempat, perlu kepada binaan. Karena seandainya kalau semua umat Islam ini masing-masing semaya berjemaah di rumah masing-masing dengan keluarga masing-masing tuntutan fardu kifayah, semaya berjemaah itu tidak akan lebih lagi makna umat Islam berdosa. Dan penyediaan pengurusan kepada tempat-tempat ibadah semaya semua ini, majlis-majlis ilmu untuk orang awam. Yang tadi yang namanya institusi ulama ialah yang dikhususkan untuk melahirkan ulama. Kemudian hidangan untuk orang awamnya untuk digunakan panggil harian kegunaan keperluan harian mereka, yakni ilmu Islam. Ialah seumpama majlis seperti kita ini pun perlu diadakan untuk keperluan orang awam. Jadi begitu kena ada pihak yang mengusahakan mengadakan perguruan atau majlis ilmu, tak kira di sama ada masjid. Semuanya itu perlukan kepada tenaga-tenaga, yakni diri-diri dan juga harta benda. Jadi kalau kita nak cari orang manusia yang terbaik di sisi Allah Subhanahu Wa Taala, kita cubalah cari ruang-ruang yang boleh kita masuk untuk supaya kita ini adalah sebahagian daripada mu'minun yujahidu fi sabilillah, orang beriman yang berjihad fi sabilillah. Berjihad maksudnya berjuang bersungguh-sungguh, berhabisan dengan tenaga, masa, belanja untuk memenangkan Islam. Untuk memenangkan Islam pada diri kita sendiri, kita mujahadah dulu untuk memenangkan Islam pada diri kita sendiri. Maksud mendaulatkan Islam itu di dalam diri kita sendiri, supaya kita benar-benar menjadi mukmin yang sejati, mukmin kamil. Kemudian ahli keluarga kita dan seterusnya. Jadi itu secara umumnya masuk juga dalam kata fisabilillah. Jadi makna semuanya itu tidak akan tercapai maksudnya melainkan dengan ada berbagai diri umat Islam dan juga berbagai harta benda yang menjadi tonggak kepada kiwam di pagi, tonggak kepada kehidupan kita khususnya akhir zaman ini. Kemudian itu makna manusia yang terbaik yang macam ini. Jadi kita sebenarnya berpeluang dan kita boleh meraih kesempatan ini, yakni dengan segala nikmat yang Tuhan beri kepada kita, yakni nikmat kesihatan tubuh badan, pemikiran, yang kita boleh fikir tentang bagaimana sepatutnya kita memainkan peranan kita sebagai mukmin untuk memajukan Islam itu. Dan yang keduanya, summa mu'minun fi sya'bin minasyi'ad. Kemudian manusia yang terbaik itu ialah orang mukmin pada sya'bin. Sya'bin maksudnya kaki bukit, celah-celah bukit, yang berkediaman di celah-celah bukit, minasyi'ad daripada bukit-bukit ataupun celah-celah bukit. Di mana kerana apa? Ya taqillaha, kerana takut akan Allah, dan wa yad'un nas min syarrihi, dan meninggalkan ia akan manusia kerana
memeliharakan daripada kejahatannya. Ini sebagaimana yang berlaku kepada Ashabul Kahfi. Ini kita kena bela maksud dia. Jadi kami katakan, manusia yang terbaik itu selepas daripada mana mukmin yujahidu fi sabilillah ialah mereka yang mendiami tempat-tempat yang terasing daripada masyarakat yang ramai, mana di celah-celah bukit. Tujuan dia ialah kerana takut kepada Allah Ta'ala dan nak menjaga agama mereka. Maksudnya ini suasana dan situasi ini ialah berlaku bila tidak sebegini sepatutnya diambil apabila berlaku dalam kehidupan kita dalam masyarakat. Manusia sudah fasad, manusia sudah rosak, ghayatul fasad sehingga rosak. Maksudnya mungkarat berluasa, mungkar bermaharajalela. Mana orang panggil, dan ancaman kepada beragama ini begitu kuat. Maksudnya segi akidah kita. Itu yang berlaku pada Ashabul Kahfi. Mereka lari daripada manusia, daripada kotor kerana bimbang takut akidah mereka boleh jadi orang panggil jadi terlucu dengan sebab orang panggil rajanya, dengan sebab kehidupan manusianya yang telah meninggalkan agama. Jadi mereka nak menyelamatkan diri, memanah agama mereka, bukan nak menyelamatkan agama mereka. Jadi ini kita boleh panggil mana disebutkan sebagaimana yang kita belajar dari kitab Minhajul Abidin. Dan ada tajuk yang sudah kalau sudah sampai ada tajuk itu, sebab tajuk yang sudah, yakni kita mengasihkan diri pada manusia. Di sana dari bab tajuk yang sudah ini, Imam Ghazali dia meletakkan kepada kita ada 3 pilihan. Ada 3 pilihan. Jadi pilihan yang terbaik kesimpulan dia ialah yang dinamakan sebagai Uzlah Syu'ari. Uzlah Syu'ari makna mengasihkan diri pada manusia dari segi Allah panggil tindakan kita, sikap kita, prinsip kita. Masih lagi berada dalam masyarakat, hidup bersama dengan masyarakat, bercampur gaul dengan masyarakat, tapi memisahkan diri dari segi tindakan, pemikiran, prinsip. Maka kena jadi ikan dalam air laut. Mana mesti memiliki peribadi ikan di dalam air laut yang tidak masing dengan persekitarannya dia masing. Tapi kalau kita tak sampai kepada satu tahap, kalau kita tidak mampu untuk bertahan, untuk mempertahankan akidah kita, karena kehidupan manusia yang dah begitu sangat dahsyat, yang terlalu jauh daripada agama, kekuatan kita sendiri dan orang lain yang jumlahnya minoriti, maka jalan yang terbaik pada masa itu untuk menyelamatkan akidah dan juga agama ialah memisahkan diri pada kehidupan manusia yang ramai. Itu yang disebutkan di sini. Jadi apa yang Nabi sebut di sini ialah merujuk kepada suatu suasana, suatu keadaan di mana umat pada ketika itu dia berada dalam keadaan yang sangat bahaya dari segi ancaman agamanya, sehingga kalau dia duduk masih kekal di dalam masyarakat, itu boleh menyebabkan agama dia semakin jadi rosak ataupun hilang daripada dia. Maka ketika itu pendekatan yang terbaik ialah mengasingkan diri kepada manusia, kehidupan manusia. Tujuan dia kerana takut kepada Allah Ta'ala, kerana takut kelucu tentang iman, nak jaga agama. Tapi kalau belum sampai suku kita sekarang ini tidak sampai kepada suatu tahap yang sebegini, maka di atas apa yang telah disebut oleh Imam Ghazali tentang beberapa pilihan uzlah dan juga cadangan daripadanya sendiri, bahasanya uzlah yang terbaik ialah masih lagi kita berada bersama-sama dengan manusia yang lain. Hanya kita melakukan uzlah syu'uri, yakni dari sudut tindakan kita, fikiran kita, fikrah kita, itu kita tak boleh bersama dengan fikrah, bersama dengan tindakan yang batil, fikrah yang sesat, fikrah yang itu maksudnya uzlah syu'uri. Jadi adapun yang disebut oleh Nabi ini ialah bila umat Islam sudah berada pada tahap keadaan mereka tidak mampu untuk mempertahankan akidah atau agama mereka, seandainya mereka masih lagi bersama dengan manusia, maksudnya berada dalam masyarakat. Jadi makna tujuan wa yad'un nas mana min syarri, meninggalkan manusia itu ialah tak lain tak mungkin untuk
mengelakkan daripada kejahatan manusia. Jadi ini di antara mana Nabi kata afdhalun nas, sebaik-baik manusia, maknanya kedudukan manusia yang terbaik dalam beberapa keadaan, daripada sebahagian daripada keadaan-keadaan. Maka di sana kalau kita merujuk umpamanya yang kedua sana, maka itu perlu kita merujuk kepada suasana atau keadaan yang berlaku kepada umat Islam. Dan kalau umpama sekarang kita masih lagi lebih baik berada bersama dengan manusia, kerana meninggalkan manusia menyebabkan kita luput. Kita luput maksudnya kita akan tertinggal beberapa fadilah. Kita bercampur gaul dengan manusia ni, dia ada fadilah yang tertentu. Tetapi di sana dia ada risiko, bahaya-bahaya. Dengan sebab kita bersama manusia, dia ada bahaya dari segi agama, dari segi ibadat kita. Dengan sebab itu maknanya timbullah istilah makna tersebut. Jadi apa yang disebut makna mukminun fi sya'bin min asy-sya'ab ini dengan istilah dari al-mutasawwif dia panggil usulah. Cuma tinggal lagi usulah itu dia ada beberapa cara. Oleh musannif rahimahullah taala, hadis yang kedua ataupun seterusnya, oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aqtarabatis sa'ah wa la yazdadu an-nasu 'ala ad-dunya illa hirsan wa la yazdaduna min Allah illa bu'dan. Rawahu al-Hakim an Ibn Mas'ud. Hari kiamat sudah hampir, walhal manusia semakin gemar dan roboh pada dunia, tetapi daripada Allah Ta'ala semakin jauh. Jadi hadis ini merupakan macam keluhan daripada Nabi. Nabi rasa terkila dengan sikap kita umat Islam, kerana tidak mutabaqah dengan suasana, tidak muafakat, tidak seiring dengan tuntutan suasana. Nabi kata dia qatarabatis sa'ah. Sa'ah makna dia kiamat. Sa'ah semua daripada nama kiamat atau akhirat. Kiamat sudah hampir. Sepatutnya macam mana? Manusia semakin dekat dengan Allah Ta'ala, semakin berdamping dengan Allah SWT, semakin meninggalkan dunia. Sudah mula dah rasa tidak ada teriu, tidak rasa panggil teringin, berahi kepada dunia, kerana memandangkan masa dah suntuk untuk menyediakan bekal untuk berjumpa dengan Allah SWT. Sepatutnya macam tu. Alih-alih makna tiba-tiba berlaku sebaliknya. Itu suatu benda yang sangat ajib, mana boleh tak? Tak sepatutnya lagu ni. Kiamat semakin hampir. Tapi keadaan ini menyebabkan mana tidak bertambah manusia di atas dunia semakin melainkan semakin roboh, semakin berakhir, semakin umur pada dunia. Hari kiamat semakin hampir, tapi manusia semakin mengejari dunia. Bukannya mula tawar hati kepada dunia, memandangkan masa dah tak ada tidak, jadi balik. Jadi ini mana nyanyi lah ini suatu kemalangan yang sangat dahsyat kepada kita umat Islam. Mana akhirat, mana kiamat semakin hampir berdasarkan dia kiamat ni dia akan datang. Mana benda yang akan datang dia panggil benda tu legah. Benda yang kita tinggalkan dia semakin jauh. Satu, yang keduanya ialah berdasarkan kepada tanda-tanda. Tanda-tanda kiamat yang kecilnya banyak yang besarnya. Semua tu Rasulullah sudah sebut belakang. Jadi apa yang Nabi sebut tu kalau kita buat perhatian, banyak dah berlaku. Banyak itu kita boleh baca hadis kalau dalam Sahih Bukhari Muslim, dia panggil dalam kitab al-fitan. Kitab pada menyatakan fitnah-fitnah, yakni fitnah akhir fitnah zaman. Apa dia fitnah zaman? Kemaksiatan bermaharajalela, kemungkaran berluasa. Itu dia panggil fitnah. Banyak kalau kita nak sebut tentang ramalan Rasulullah, mana tanda-tanda kiamat. Umpamanya Nabi kata maknanya bila dekat dengan kiamat, dengan mana kiamat mana orang perempuan bertelanjang, walahal mereka masih pakai pakaian. Maksudnya dia pakai pakaian yang sedikit, tempat-tempat tertentu nak kata pakai macam tak pakai, macam telanjang
kata telanjang itu pun enggak ada lagi. Kalau panggil sobek pakaian di tubuh badan dia. Itu pun berlaku. Kita melihat penzinaan berlaku secara terang-terangan, itu berlaku bersama kita. Manusia mula berbangga dengan maksiat. Bahkan isytihar iklan pisau nak tunjuk, pisau nak menyebut, dia nak goyang kepada dia kaki maksiat. Dia kaki perempuan, dia kaki zina, dia kaki algo. Bahkan tu pergi. Ini ada satu cerita ada satu Allah Taala ada cepat mau mengajar. Dia adalah jual bagi makanan sunnah dah. Jadi bila dia ada orang nak kepada bekal produk dia pun tidak jadi di kedai. Bila sampai situ maknanya biasalah orang jual produk ini dia pakai kecil lah. Jadi bila ramai-ramai di kedai tu ada yang tanya, saya dia duduk di sebelah meja yang lain. Dia kata dia mau tahu sih, ni produk amal ni, produk sunnah ni. Lalu, ni nak ayat kata ni orang penasio. Dia kata, kita ni tokong orang panggil engkau sebotol kan, sehat ni segar. Dia kata, tu orang panggil engkau mana alok tu. Ini jenama tu. Jadi orang nak ayat produk pakainya sunnah. Jadi nak ayat kata dalam hati dia berasa orang panggil bencinya kepada agama mana sunnah. Dia boleh kata dia ni toko habis botol engkau kat mananya segar lagi tak payah pakai produk-produk mana sunnah. Itu menunjukkan bahasanya dia memperleketkan bagi agama mana perkara yang dinisbahkan kepada Rasulullah. Maknanya yang diamali oleh Rasulullah. Maknanya kalau kita tak mahu tak apa tak salah. Kita tak memakai pakaian sunnah tak salah, tak dosa. Tapi perkataan begitu maksudnya kalau panggil perling sindir. Maksudnya dia tu memang agak jadi segar. Bukannya itu dah. Itu mana manusia dia tak rasa takut, dia tak rasa malu kepada manusia yang lain. Tak takut kepada berani bercakap macam itu. Itulah suasana yang Nabi katakan di akhir zaman. Maka kita boleh melihat umat Islam sendiri berani. Ini Allah panggil mempersendakan hukum Islam dan apa saja perkara yang dibangsa dinisbahkan kepada Islam. Jadi tak takut-takut benda yang sudah diketahui benda itu haram secara ilmu dan diketahui secara umum, tapi masih berani mengatakan tak apa. Jadi ini adalah benda-benda lagu ini adalah antara tanda-tanda kecil dan tanda-tanda apa nama. Tapi dengan adanya tanda-tanda begini dan disebut makna kita tahu bahasanya inilah maknanya suasana begini itulah suatu fenomena kepada kita ni semakin dekat kepada kiamat. Tapi mengetahui begitu supposanya maksudnya pada dasarnya kalau tidak ada tanda itu maknanya kita ni semakin dekat kepada kiamat. Tapi apa yang berlaku kepada manusia ialah mereka semakin lupa kepada dunia. Bukannya semakin tidak mahu gitu. Dan semakin dengan hubungan dengan Allah Taala semakin jauh. Semakin renggang dengan Allah Subhanahu Wa Taala, semakin jauh daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi ini suatu keadaan yang tidak boleh berhenti. Yang Nabi sebut gini, benda ini berlaku dan kita dapat lihat sini. Orang semakin mohon, semakin sehingga dalam hal itu mereka orang panggil dengan secara tak langsung memudaratkan orang lain. Pula dia akan timbul kerosakan yang lain. Bukan sahaja sikap ini, bahkan dia akan timbul mafsadat kerosakan dengan sebab sikap yang salah. Sikap yang salah ini akan membawa kepada segala tindakan yang salah. Memang tak boleh lagi dah. Bila kita bertindak dengan tindakan yang salah, akibat dia sudah tentulah perkara yang merugikan kita. Mana akibat yang buruk, sama ada dunia ataupun akhirat. Itulah makna dua buah hadis yang mudah-mudahan kita dapat terdidik, terkesan di hati kita dengan macam saat ini, macam Nabi ini menempelok kita di akhir zaman ini. Yang sepatutnya kita semakin dekat dengan semakin tidak mahu kepada dunia, tapi yang sebaliknya berlaku. Ini macam Nabi itu menempelok kita, makna sepatutnya kita boleh rasa begitu. Kita menilai diri kita sendiri dan melihat manusia-manusia pada hari ini, kita kata dan sepatutnya kita mengelakkan daripada keadaan ini.
Maksudnya Nabi tidak senang dengan hal yang sebegini. Nabi tak suka. Nabi tak senang. Sekarang kita yang namanya kita ni beriman kepada Rasul dan kita dikasih kepada Rasul, apa yang sepatut kita lakukan ialah melakukan perkara yang boleh menyukurkan dan membanggakan Nabi di akhirat kelak. Itu dia kita kena Allah panggil kena ada pahaman lagi. Maknanya kita kena ada Allah panggil cita-cita dan apa sahaja yang kita buat ialah untuk kebanggaan Rasulullah, supaya Rasulullah suka dan Rasulullah puas hati dengan Allah panggil makhluk. Jadi makna perkara yang segini adalah merupakan luahan daripada Rasulullah tentang perkara yang dia tidak senangi. Makna sepatutnya kita melakukan perkara yang sebalik daripada yang dinyatakan sini. Allah Subhanahu wa taala a'lamu bis-shawab. A'udzu billahi minasyaitonir. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma taqabbal minna innaka antas samiul alim. Wa tub 'alaina ya maulana innaka antat tawwabur rahim. Allahumma inna nas'aluka al-'ilma al-qa'idin wa inabatal mukhbitin wa syukra as-sabirin wa tawbatas sajidin. Sallallahu alaihi wa sallam Muhammadin wa alihi wa sallam. Walhamdulillah.